Judul dia Al-I'tiqad ila Sabilir Rasyad, karangan Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi ini tuan-tuan, dia seorang ahli hadis, murid daripada Imam Hakim An-Naisaburi, dan dia juga pakar dalam fiqh Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Dan beliau, kata Imam Haramain, beliau adalah orang yang paling berjasa kepada mazhab Syafi'i. Kalau semua orang dalam mazhab Syafi'i berhutang kepada Syafi'i, kalau kepada Baihaqi, Syafi'i yang hutang kepada dia. Kenapa? Sebab Baihaqi jasa dia terlalu banyak untuk menyebarkan mazhab Syafi'i. Salah satu kitab beliau adalah Sunan Kubra, ada 9 atau 10 jilid. Kata Imam Ibn Salah, tak ada kitab yang pernah ditulis macam tu. Juga kata Imam ramai para ulama lain mengatakan, kalau nak, kata Izzuddin bin Abdul Salam, kalau kita nak kuasai ilmu ijtihad, maka wajib kita punya kitab, salah satunya adalah kitab Sunan Kubra. Kita tahu macam mana nak membina istidlal, kita tahu macam mana nak membina hukum yang sebenar-benarnya, macam Imam Baihaqi buat dalam kitab tersebut. Nah, kitab akidah ni beliau kumpul semua dalil-dalil akidah berkenaan dengan tema-tema akidah tertentu. Diambil daripada Al-Quran, diambil daripada Sunnah, diambil daripada qaul sahabat dan tabi'in, dan paling penting adalah dia sering rujuk kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga rujuk kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau selalu kumpul nukil ucapan Syafi'i, nukil pada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian dikumpulkan dalam sebuah kitab tersendiri yang beliau harapkan dan menjadi rujukan kepada umat Islam hingga hari ini. Justru beliau di akhir kitab mengatakan semua yang saya sebut dalam kitab I'tiqad ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perbincangan yang beliau bincangkan pertama adalah berkenaan dengan dalil wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil daripada Al-Quran, bukan dengan cara mutakallimin. Ahli kalam bincang tentang jauhar, arad, bincang tentang perkara-perkara yang kita tak faham. Siapa yang baca kitab ilmu kalam, kita akan pening kepala. Tapi yang dibuat oleh Imam Al-Baihaqi, dia ambil Quran, lalu kita tadabbur ayat Al-Quran untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, dia ajak kita merenung. Dia katakan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, ya kan? Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu menjadi tanda, dan awan yang menggantung di langit dan lain sebagainya. Dia, kalau kita pikirkan, akan menunjukkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita boleh fikir tentang alam semesta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab tuan-tuan, kalau kita pikir, kata Imam Baihaqi, kehadiran kita di sini semua sudah disiapkan. Macam kita bayangkan kalau kita sekarang ni pingsan misalkan. Kita sekarang ni pingsan. Lalu kemudian bangun semula, sedar semula, tiba-tiba berada di satu ruangan macam ni. Ruangan yang ada di sini sudah ada kapet dia, di sini ada aircon dia, di sini ada lampu dan lain sebagainya. Ada tak orang berakal berfikir, oh, ini semua jadi dengan kebetulan nih? Betul tak? Kebetulan ada kapet lah. Kebetulan jadi lampu lah, betul. Orang berakal akan pikir, hebatnya orang yang buat rumah nih, betul tak? Perkara pertama yang dia pikir adalah, siapa yang buat rumah nih? Pandai dia pilih kapet nih ya, pandai dia pilih aircon nih, jenama nih. Padahal kita tak pernah jumpa pemilik rumah tuh, betul tak? Saya bawalah tuan-tuan, misalkan kita terbangun dalam satu tempat, kemudian ada rumah yang sangat cantik, tiba-tiba ada dalam satu rumah, kita nampak segala sesuatu tu ada, semua dalam tempat dia masing-masing. Perkara yang akan kita pikirkan adalah, walaupun saya tak tahu pemilik rumah, tapi saya yakin pemilik rumah ni pandai pilih warna, pandai pilih jenama aircon, pandai pilih jenama lampu dan lain sebagainya, betul tak? Walaupun saya tak pernah jumpa dia, tapi saya kenal dia daripada peninggalan-peninggalan dia ni. Itu namanya istidlal. Justru kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan macam ni tuan-tuan. Kalau seseorang nampak satu lukisan yang cantik, perkara yang lahir di dalam minda dia adalah pandainya orang yang melukis lukisan ni.
Tonton pernah nampak tak lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh siapa? Leonardo DiCaprio, bukan? Leonardo da Vinci. Tengok Mona Lisa, satu lukisan yang sangat cantik, sampai sekarang orang kagum dengan lukisan tersebut. Walaupun kita tak tahu siapa yang lukis, kita tahulah Leonardo tu. Tapi walaupun saya tak pernah jumpa, tapi saya yakin dia pandai. Kenapa? Dari lukisan ni menunjukkan dia kepandaian dia dalam segi seni lukisan, kepandaian dia dalam memilih warna, kepandaian dia dalam menggambar, melukis dan lain sebagainya. Betul tak? Tapi herannya, kata Imam Al-Ghazali, kalau tengok lukisan kita terus pergi kepada pelukis, tapi kalau tengok alam semesta kita tak pergi kepada pencipta alam semesta. Seolah-olah ada gap di situ, betul tak? Kalau nampak lukisan, pandainya pelukis buat ni. Tapi kalau tengok alam, oh gunung jadi sendiri, bintang jadi sendiri, bulan jadi sendiri. Tak ada yang cipta, tak ada. Padahal bulan berpusing pada orbit yang confirm tak pernah berubah. Padahal bintang diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan yang paling sempurna. Matahari dengan bumi dalam jarak yang tuan-tuan, kalau lebih sikit saja terlalu sejuk, dekat sikit saja terlalu panas. Just nice jarak antara bumi dan matahari ni. Tuan-tuan ingat dia jadi sendiri kah? Tak ada yang letak tempat tu. Orang cakap tak ada Tuhan. That's why ini tak selari dengan common sense kita. Nah, ini cara yang dibuat oleh Al-Quran. Ini yang dibuat juga oleh Baihaqi. Lalu kemudian dia bawa dalam kitab akidah ini. Saya baca kitab ini berkali-kali, saya rasa macam sedap, pandai. Dia mengulas dalil, dan itu sebabnya saya rasa masyarakat kita perlu untuk membaca kitab tersebut. Pada suatu masa nanti insya Allah kita akan bincang dalam lebih dalam lagi keadaan kita.